Tanjung Karang ni dikenali sebagai salah satu kubu terakhir UMNO Barisan Nasional di negeri Selangor. Pada masa yang sama, Tanjung Karang ini juga merupakan salah satu kerusi penentu kepada mana-mana gabungan yang bakal tawan Putrajaya. Setiap satu pengundi di sini memainkan peranan yang sangat penting untuk mewarnai landscape politik negara 5 tahun yang akan datang. Sebelum ini, kita ada Warlord Noh Omar di Tanjung Karang. Kini setelah digugurkan, gaduh sedikit, tukar orang lain. Tetapi uncle dan aunty, saya di sini merayu kepada warga Tanjung Karang. Jika kalian inginkan kerajaan yang bersih, kerajaan yang berintegriti, yang amanah, yang reformis, dan inginkan kerajaan yang boleh membentuk kerajaan pada 19 hari bulan, berikanlah peluang kepada Cikgu Ayu untuk berkhidmat kepada kalian semua di Parlimen Tanjung Karang. Saya nak kongsikan pengalaman saya sedikit dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu ni bukan orang politik. Saya dulu bila nak cuba pujuk dia masuk politik bukan main susah lagi. Kerana saya kenali Cikgu Ayu sebagai salah seorang yang ikhlas ingin berkhidmat, membangunkan sistem pendidikan yang terbaik, membela golongan tertindas. Dan pertama kali saya jumpa Cikgu Ayu bukan di dalam hotel, bukan dalam program kementerian yang besar, tetapi adalah di belakang jalanan Caukit itu sendiri. Di mana cikgu bersila dengan anak-anak daripada keluarga tertindas, keluarga paling susah sekali. Yang tak dapat menyertai sekolah rasmi. Yang hanya boleh belajar, dapat pendidikan di jalanan. Cikgu mendidik anak-anak di belakang. Di belakang jalan Caukit. Dan di situ saya melihat salah seorang yang memang ikhlas ingin berkhidmat. Golongan pendidik yang sebenar. I see my mother in Cikgu Ayu kerana ibu saya pun golongan pendidik. And I was truly mesmerized. Saya diinspirasikan oleh beliau. Ia bermula di belakang jalanan Caukit dan kerana jasanya, kebolehannya, kini salah seorang anak muda yang dikenali sebagai cikgu telah berjaya menubuhkan sekolahnya sendiri di kalangan ini, sekolah Caukit yang mengajar ratusan anak-anak daripada keluarga susah. Dia bukan orang politik. Dia cikgu. Bermula di belakang, kini menubuhkan sekolahnya sendiri. Ada tajaan bukan saja di dalam negara tetapi di luar negara. Dikenali bukan saja di dalam Malaysia tetapi di benua ini. Diiktiraf kebolehannya. Kami perkenalkan Cikgu Ayu kerana bagi muda dan Pakatan Harapan kita lihat sudut pendidikan itu adalah salah satu sudut yang terpenting bagi mana-mana kerajaan yang bakal mentadbir Putrajaya selepas 19 hari bulan ini. Uncle auntie, can clap hands now, but saya sangat risau dengan sistem pendidikan negara. Saya sangat risau kerana apabila saya berjumpa dengan anak-anak muda generasi saya, kajian-kajian yang dikeluarkan menunjukkan bahawa 2 dari 3 anak muda lepasan SPM dah tak nak lagi masuk universiti, Uncle auntie. Dia dah tak nak masuk universiti. Mereka kata, buat apa masuk universiti? Masuk universiti, belajar dah lah kena 6 tahun baru dapat ijazah. Keluar universiti, belajar penat-penat engineering, architecture degree, keluar gaji RM2,000. Kerja lepasan SPM, naik Grab RM2,500. Lagi tinggi daripada salah seorang pemegang ijazah. Keluar universiti selepas 6 tahun, ada hutang pendidikan RM100,000. Bukan itu saja. Gaji rendah. Pengalaman sangat susah. Sebab itu anak muda pada hari ini apabila ditanya, mereka kata, tak nak lagi masuk universiti.
Lebih baik saya bekerja sektor Greek. Ramai kata lebih baik saya jadi influencer. Saya sangat risau. Kerana ini berkenaan nasib generasi saya. Tetapi yang lebih merisaukan, pasca pandemik, sistem pendidikan kita jauh ketinggalan. Jangan dengar kata-kata Syed Saddiq, lihat laporan-laporan yang diterbitkan oleh kerajaan sendiri dan audit-audit yang dibuat oleh di peringkat global. Anak muda di Malaysia yang berumur 15 tahun, uncle auntie di sini mungkin cucu kamu. A 15-year-old Malaysian, anak muda yang berumur 15 tahun di Malaysia, ada pemahaman yang sama dalam bab maths dan sains dengan anak Singapura yang hanya berumur 12 tahun. That means our children are 3 years behind. Mungkin ada tanya saya, Saddiq, janganlah banding dengan Singapura. Bandinglah dengan Indonesia, Vietnam. Sejak bila kita nak bandingkan negara kita dengan lain? We want Malaysia to be the best among the best. Itu Malaysia yang saya mahukan. Itu 3 tahun. Habis SPM. Haji Makcik pun tahu, masuk universiti, kita ada banyak jurusannya. Negara lain hanya satu saja dah. Di Malaysia kita ada matrikulasi, asasi, diploma, A-level, O-level, IB, direct intake. Hoi, bukan main banyak lagi, saya pun dah tak boleh kira dah. Itu ambil masa 1 ke 3 tahun. Habis 1 ke 3 tahun, baru dapat masuk universiti. 4 to 5 more years. Keluar universiti 6-7 tahun. Uncle auntie, di Malaysia pada hari ini, kita tak bertanding. Anak-anak graduan UiTM tidak sahaja bertanding dengan anak-anak di UM, di UKM. Tidak. Anak-anak UiTM kini bertanding dengan graduan di NUS, di NTU, IIT Bombay di India, UP Diliman di Filipina. Maksudnya, di negara-negara lain, mereka dah jadi graduan 2 ke 3 tahun lagi awal daripada kita. So, kita dah ketinggalan di sekolah rendah, sekolah menengah 3 tahun. Lepas tu, kita nak jadi graduan universiti lambat 2 ke 3 tahun. Mereka dah ada pengalaman bekerja yang lama 2-3 tahun. Dah ada latihan amali, internship, CV diorang dah gempak. Kita ketinggalan. Dan yang lebih mencemaskan dan merisaukan, apabila negara kita dilanda COVID, ini bukan kata Syed Saddiq, laporan rasmi daripada Kementerian Pendidikan. Di Semenanjung ini, daripada 3 anak-anak kita di sekolah, 1 dari 3 tidak ada laptop, tablet ataupun smartphone. Dengan itu pakcik-makcik, 2 tahun mereka terputus daripada sistem pendidikan kita. Di Sabah Sarawak lagi teruk. 50% of them, 50% tak ada. Ni yang ada pun, saya tak nak kata internet lah, internet lagilah saya dah stres. Setiap kali masuk parlimen cakap benda sama. Sebab itu pada tahun 2020, apabila kita melalui fasa pandemik, daripada awal lagi saya dan rakan-rakan Pakatan Harapan dalam parlimen kata, cepat-cepat selesaikan masalah ini, peruntukkan 2 ke 3 bilion ringgit, berikan laptop, tablet kepada semua anak-anak muda yang terputus pendidikannya. Kerajaan kata mula-mula tak nak. Oh, tak ada duit, alasan ini itu. Lepas tu dah kena desak, dia kata okey, kita akan berikan tablet kepada semua anak-anak kita. 2 tahun kemudian baru nak berikan tablet. Orang dah lepas pasca pandemik dah. This is how incompetent they are. Kerana mereka tak tahu apa yang berlaku. Mereka tidak faham denyut nadi rakyat. So uncle auntie, kalau campurkan itu, daripada 3 tahun di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah, 2 tahun lewat keluar universiti, 5 tahun, 2 tahun terputus pendidikan, kerana masa COVID itu 7 tahun ketinggalan. Sebab itu sesiapa yang mentadbir Putrajaya selepas ini perlu mengangkat agenda pendidikan sebagai agenda utama dan perlu merombak sistem pendidikan negara. Angkat martabat anak-anak muda kita. Dan ini bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang kecil. Kerana bila di parlimen, kita bincangkan soal reform pendidikan yang menyeluruh. Ahli politik sama. Anak di sebelah sana, yang lawan kita kata, oh tak boleh. You kalau buat perubahan macam ni, nanti orang Melayu marah. You kalau buat perubahan macam ni, nanti kita tidak tekankan faktor nationalism di universiti.
Orang sama pakcik makcik yang tak nak melihat sistem pendidikan kita diubah adalah orang sama yang menghantar anak-anak mereka ke tadika di Perancis. Menghantar anak-anak mereka belajar di Eton College. Eton College bukan di Perak ya, di United Kingdom. Ya. Mereka tak percaya pun kepada sistem pendidikan kita. Hipokrit terbesar, tak nak ubah nasib anak-anak di Malaysia tetapi hantar anak mereka ke sistem pendidikan yang lebih baik di luar negara. Dia hipokrit, lawan mereka. Jangan biarkan mereka menentukan hala tuju anak-anak pakcik. We need to change that. Jangan takut bicarakan perubahan ini. Saya katakan ini kerana saya agak bernasib baik. Saya dididik oleh seorang cikgu. Dan dalam keluarga itu, ibu saya banyak mendidik saya sampai saya boleh berucap di depan pakcik-makcik sekalian. Walaupun dulu kalau dengar cerita mak saya ni anak yang paling degil sekali. Tetapi saya bernasib baik. Saya nak melihat nasib anak muda yang lain jauh lebih baik daripada saya. Saya nak lihat anak-anak UM dapat berdiri sama tinggi dengan graduan di NUS. Saya nak lihat anak-anak UiTM sama saja apabila dalam pentas perbahasan di peringkat dunia, di mana UiTM ya, yang diperkecilkan, ada yang diperkecilkan, tetapi di peringkat perbahasan peringkat dunia, ramai orang tidak tahu UiTM berjaya tewaskan Oxford, Cambridge, Harvard. Saya tak nak segelintir, saya nak semua anak-anak UiTM to be the best among the best. Tetapi perlu ada keberanian untuk mengubah. Bicarakan isu solusi pendidikan yang menyeluruh. Dan sebab itu, di Parlimen Tanjung Karang ini adalah salah satu parlimen yang paling penting. Kerana di sinilah terletaknya kunci untuk mana-mana gabungan untuk menyertai Putrajaya. Untuk masuk ke Putrajaya. Dan pakcik-makcik, uncle auntie sekalian, I don't know anyone else who has a better heart lebih daripada saya. Ya. Sebab itu di parlimen yang sangat penting ini, kita menawarkan salah seorang anak muda yang dah lama berkhidmat, ada track record yang sangat baik. Berilah peluang kepada Cikgu Ayu untuk berada dalam pasukan bersama dengan Pakatan Harapan untuk merombak sistem pendidikan kita, angkat martabat rakyat. Tadi saya bicarakan soal pendidikan, sekarang pekerjaan. Sebab tadi bila saya masuk, saya lihat ramai anak muda yang ada sekali. Saya nak kongsikan sedikit. Oh, ni dah tunjuk masa. Aduhai. Semangat sikit cakap anak muda. Sedikit Okey, sambung. Ini cakap sambung. Sedikit saja uncle nanti. Ini pekerjaan ni sangat penting, isu pekerjaan. Saya tak nak bincang sangat isu UMNO, BN. Saya rasa semua dah tahu dah masalah mereka. Saya nak bincangkan soal solusi. Okey. Uncle nanti tahu pada tahun depan, bukan saja Malaysia, satu dunia dianggarkan akan dilanda masalah kegawatan ekonomi. A global recession. Ini bukan perkara kecil. Bukan Syed Saddiq kata, ini adalah anggaran bukan saja saya, IMF, World Bank dan banyak institusi perbankan peringkat global. Maksudnya kita akan melalui situasi yang sangat sukar, pelbagai jenis rintangan dan cabaran. Isu pekerjaan di Malaysia adalah lagi satu isu yang paling penting. Kerana realitinya pada hari ini, golongan anak muda khususnya, anak-anak pakcik, and I'm pretty sure you will realize this. Ya? Anak-anak pakcik akan beritahu bahawa kini bukan sahaja mereka ingin memulakan kehidupan yang baru. Dah lepas universiti, dah ada hutang pendidikan 100,000, gaji rendah, tak boleh miliki kereta, nak beli rumah lagilah tak boleh. Nak mulakan keluarga baru bukan main susah lagi. Tapi ia tak bermula di sana saja. Pada masa yang sama, kerana ibu bapa anak itu, kini wang persaraannya makin lama makin sedikit. Ya, laporan rasmi kerajaan menunjukkan bahawa lebih 50% golongan pesara di Malaysia ada kurang RM10,000 dalam akaun mereka untuk persaraan. That means, uncle aunties, the majority of Malaysians, when they want to enter retirement, dalam akaun mereka kurang RM10,000. Maksudnya anak itu bukan saja perlu menjaga hidupnya yang baru ingin berkahwin, nak jaga anak,
baru nak stable, juga perlu menjaga ibu bapanya. Dulu lain. Mungkin Uncle Auntie ingat, in the 1980s, 1990s, for my mom and my dad, kalau baru nak mula hidup yang baru, dah berkahwin, mungkin tak boleh miliki rumah, ada ibu bapa yang akan tolong. Atuk nenek saya. Kerana mereka berkemampuan. Kini berbeza. Maksudnya anak muda pada hari ini adalah generasi sandwich. A sandwich generation. Tekanan daripada atas, perlu menjaga ibu bapanya kerana realitinya golongan pesara, wang persaraannya makin lama makin sedikit, dan juga bebanan untuk memulakan hidup yang baru. Gaji rendah, kos sara hidup tinggi, nak memiliki rumah susah. Ini adalah perkara yang teramat sukar dan sulit. Sebab itu pada hari ini, semalam, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada mengumumkan jikalau Perikatan Nasional menang, beliau akan membenarkan pengeluaran KWSP. Semua tepuk tangan. Oh, bagus. Ini duit kamu, bukannya duit dia. Tetapi bukan itu saja, Uncle Auntie. Ini short term thinking. Short term thinking. Baru tadi I'm telling you, 50% golongan pesara tak ada RM10,000 pun dalam akaunnya. Can you imagine what will happen to Malaysia's future apabila Uncle Auntie, bila dah bersara, tak ada duit, nak menjaga diri susah, anak-anak terbeban, dan tahun depan kita melalui kegawatan ekonomi yang dijangkakan one of the worst. Sebab itu, cadangan tak bolehlah, tepuk tangan manifesto, keluarkan duit rakyat sendiri. Tetapi perlu ada solusi yang menyeluruh untuk memberikan pekerjaan berkualiti tinggi, naikkan mutu pendidikan negara, pastikan nasib golongan pesara terbela, bukan lepaskan bebanan tanggungjawab kerajaan, guna duit kamu, tak apalah kita ada kabinet terbesar, gaji tinggi, JLC semua orang kita. Itu tak boleh. Sebab itu bawah Pakatan Harapan angkat rakyat, tolak politik sebegini. Saya nak kongsikan sedikit di sinilah Uncle Auntie untuk rumuskan sedikit. Sebagai presiden muda, saya lihat ada beberapa pimpinan muda juga ada di sini. Ramai yang bertanya kepada saya, nak pengundi atas pagar, anak muda yang buat pertama kali mengundi. Di Muar, semalam saya di Pening, menjelajah satu Malaysia. Mereka kata, Sadiq, di antara semua calon Perdana Menteri, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jawapan saya mudah. Ini bukan soal politik personality semata-mata. Tetapi di antara semua calon Perdana Menteri, calon yang paling jelas ingin mengangkat martabat rakyat, meletakkan kepentingan institusi demokrasi dan institusi rakyat melangkaui dirinya, tidak lain tidak bukan daripada calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan perkara kecil. Mungkin ada yang lihat, alah, ini institusi demokrasi tak penting lah, kita kisah politik perut. Politik perut ni berkenaan institusi demokrasi, Uncle Auntie. Idaman saya, my dream of a Malaysia, adalah apabila Perdana Menteri itu, kalau tidak buat kerja dengan baik, ada salah guna kuasa, SPRM bebas. Institusi parlimen bebas. Tak boleh ada tekanan ke atas politik lawan yang menentang kita. Maksudnya, you need to imagine a Malaysia 10-20 years from now, walaupun 10-20 tahun daripada sekarang, mungkin kita boleh memilih Perdana Menteri yang paling teruk dalam sejarah Malaysia, tetapi kerana martabat rakyat kuat, sistem pendidikannya baik, institusi rakyat baik, Malaysia tetap berada di landasan yang betul kerana rakyat, bukan pemimpin politik. Dan itu Datuk Seri Anwar. I'll put my bet on Datuk Seri Anwar kerana dia nak tekankan isu martabat rakyat dan institusi rakyat. Sebab itu, ada yang bertanya, tapi kamu 22 bulan dah dalam kerajaan. Pertama sekali, we need to give credit to Datuk Seri Anwar. Bukan dia 22 bulan dalam kerajaan. Sebab itu, I think it's time to give him an opportunity to serve. Peluang untuk memimpin. Tetapi,
saya nak kongsikan apa Mak Sabu kongsikan semalam pada saya lah. Paling senang nak rumuskan 22 bulan ni. Ini saya tengok banyak pakcik-makcik ada sini, anak-anak muda di belakang, mak saya cikgu. Semua pernah ambil exam kan? Okey. Bayangkan kamu ambil exam. Bila ambil exam, masa untuk kamu jawab 1 jam. Masa kamu tengah jawab soalan, tiba-tiba baru 15 minit, orang datang, rampas kertas kamu kata, dah habis. Adil ke tak? Tak adil. Baru 22 bulan. 22 bulan ni setahun setengah. Bukan 5 tahun. Orang sama daripada PN dengan BN yang kata, oh kamu tak boleh buat ni, tak buat itu. Mereka dah lah kalah pilihan raya. Dah mentadbir 33 bulan lebih daripada PH. Hypocrite. They are the biggest hypocrites. Sebab itu, saya tak nak maki mereka lama sangat. Semua dah tahu dah, saya rasa masalah mereka. Tetapi yang jelas, 5 tahun yang akan datang, berikan peluang kepada PH dan muda untuk mentadbir. Lihat pasukan yang bakal kita tampilkan. Datuk Seri, bukan sahaja pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lihat siapa di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada pemimpin-pemimpin muda seperti Nuri Izzah, Rafizi Ramli, Hanayo, Yobi Yin, Goh Bin Sing. Ini semua orang yang terkenal bukan saja di Malaysia, di seantara dunia. Sebab itu saya marah kata, belakangnya ada DAP saja. Rafizi Ramli itu siapa? Saya ni siapa? Ini kita bersama dalam satu pasukan. Dalam UMNO, BN, fikirkan. Selepas Zahid Hamidi, siapa di belakangnya? Orang baik macam KJ pun je nak bunuh. Yang lawan je Syahidan Kasim dengan Anwar Musa kena cantas. Yang saya paling pelik lah. Ni pelik bin ajaib. Ya? Parti yang tak habis-habis kata, kestabilan demi kemakmuran. Tetapi jatuhkan 3 kerajaan, 2 kerajaannya sendiri. Lepas tu buat pertama kali dalam sejarah politik negara lah. UMNO parti kestabilan inilah masuk pilihan raya, calon digugurkan, bertanding bawa PN bawa PAS, calon digugurkan, masuk UMNO. Ingat ni apa? Musical chair. Keluar masuk, keluar masuk. Tak masuk akal. Lihat Pakatan Harapan dan Muda. Ya, kita ada berbeza pendapat sini sana. Tetapi soal kesepakatan, we are united, we are together. Kita nak bangunkan negara ini. Sebab itu Uncle Auntie, adik-adik yang semua sedang melihat, yang sedang melihat di social media juga, this is our time. 19 hari bulan ini bakal menentukan masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Pilihan raya ini bukan soal nasib Syed Saddiq, Cikgu Ayo, Datuk Seri Anwar. Bukan. Dia berkenaan soal nasib rakyat. Setiap seorang dari kamu di sini memainkan peranan yang sangat penting untuk mewarnai demokrasi negara. Saya berharap tamatnya 19 hari bulan masa mengundi, 20 hari bulan pagi, insya-Allah kita dapat menubuhkan kerajaan Pakatan Harapan dan Muda yang akan memulihkan negara dan pastikan martabat rakyat dipulihkan. Pakatan! Pakatan! Kita! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh.